Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu daripada buku Amalan Muslim Sehari Semalam, Amalul Muslim fil Yaumi wal Lail, ya. Dan kita hari itu dah masuk bab yang ke-9. Itulah kita kongsi tentang perihal bagaimana untuk kita keluar daripada rumah, di mana si pengarang telah menyatakan bahawa ataupun telah menggalakkan supaya kita keluar daripada rumah dalam keadaan berwuduk. Awak. Walaupun tidak ada nas ataupun hadis secara khusus untuk kita berwuduk setiap kali keluar rumah, tapi di atas nas yang am, ya, di mana kita sentiasa digalakkan berada dalam keadaan berwudu, yang ini suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Mana dalam keadaan berwudu lah, insya-Allah taala. Seumpama hadis yang saya baca daripada Sauban, ya, di mana kata Nabi SAW, wala yuhafiz ala wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang itu menjaga wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin. Dan ada lagi beberapa nas yang lain, antaranya Bilal bin Abi Rabah, bila Nabi bertanya kepadanya, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu na'laika fil jannah. Wahai Bilal, bagi tahu aku apakah amalan yang kau lakukan yang terbaik, kerana aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Maka Bilal pun jawablah kepada Rasulullah SAW, ma asabani hadasun illa tawaddatu indaha. Katanya aku tidak ditimpa hadas melainkan aku berwuduk pada ketika itu. Ya, lepas wuduk dia sembahyang 2 rakaat. Dan ada juga hadis yang menyatakan bahawa dia sentiasa solat 2 rakaat selepas azan. Ya. Mana di atas nanah yang berkenaan amat-amat digalakkan kita berwuduk setiap masa. Jadi si pengarang pun bila keluar daripada rumah katanya keluarlah dalam keadaan bersuci. Mudah-mudahan ia termasuk dalam perintah yang umum itu. Kerana kita telah kongsi peringkat awal dululah, tempat-tempat yang dikhususkan berwuduk sebenarnya tidak ada in spesifik berwuduk keluar daripada rumah, ya. Yang ada telah kita kongsikan dulu, ada 6 atau 7 atau 8 kot, lebih kurang macam tu. Tempat-tempat kita digalakkan berwuduk in spesifik. Kita memang digalakkan berwuduk setiap masa, tapi ada beberapa tempat in spesifik, secara khusus. Dululah saya ingat beberapa tahun yang lalu kita bincang bila dalam adab wudu tu, kita ada sebutlah, antara digalakkan berwudu ketika berzikir kepada Allah, baca Quran dan seumpamanya, merujuk pada hadis Muhajir bin Qunfus. Dia bagi salam kat Nabi, Nabi tak jawab. Digalakkan berwudu bila kita nak sembahyang fardu, walaupun kita dah ada wudu, digalakkan kita tajdid. Kata hadis Buraidah dan selainnya, kerana Nabi tawaddak di kulli salah, Nabi sentiasa berwudu setiap kali nak solat. Walaupun dah ada wudu, tapi Nabi berwudu juga. Antara fardu lah, antara sunat tak digalakkan, kan? Fardu kita ada wudu dah, kita nak sembahyang fardu yang lain. Kita sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur tak batal sampai asar. Asar ada wudu lagi. Boleh sembahyang dengan wudu yang sama, tapi amat-amat digalakkan kita ambil wudu yang baru. Kerana Nabi SAW sentiasa berwudu bila baginda nak solat. Maksudnya nak solat yang fardu lah. Tapi yang sunat tak digalakkan kita tajdid, kan?
Digalakkan berwuduk ketika kita nak tidur, sama juga in spesifik bila kita nak tidur, especially di tengah malam, amat-amat digalakkan kita berwuduk. Sebab Nabi mengajar para sahabatnya antara perkara yang disunnahkan bila kita nak tidur ialah kita berwuduk. Jika ataita madja'aka tawadda wudu'aka lis-salah. Bila kamu nak tidur, kata Nabi kepada Al-Barra. Bila tuan-tuan belajar adabun naum, ada adab tidur, selain daripada membaca ayat-ayat dan zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Antara juga ialah kita berwuduk sebelum daripada itu. Of course lagi kita nak tidur, kita masuk tandas. Ya tak? Kita masuk tandas. Daripada luar ke apa terus tidur je. Tak ada. Kita mesti masuk tandas, gosok gigi dan seumpamanya. Tak mandi pun cuci muka atau seumpamanya. Kita ambil wuduk. Dan kalau kita tak nak ambil wuduk secara perfect macam tuan-tuan ambil wuduk dalam semayang, tuan-tuan wuduk macam biasa pun tak apa. Ambil hak wajib saja. Muka, tangan, kepala, kaki sudah. Daripada tak wuduk langsung. Kan? Terbaik wuduk macam biasa lah. Tapi kalau wuduk hak wajib saja pun sudah tertakluk kepada kesunahan berkenaan. Okey lah. Bukan okey lah. Dah kira okey lah tu. Kan? Lepas tu kita tidur. Dan kalau boleh jangan tinggal wuduk sebelum tidur. Amalkan. Jadikan ia satu rutin harian. Ya? Dan bila kita dalam keadaan sedemikian, mudah-mudahan kita mati. Kalau lah mati dalam tidur, ramai tuan. Kan? Dipanggil sahibul jambi, orang yang mati ketika berbaring. Yang ni mati ketika tidur. Jadi kita tak tahu. Jadi kita prepare. Lagi orang berjunub bila dia tak mandi tapi dia nak makan, dia nak minum, hatta dia nak mengulangi jimaknya, maka dia digalakkan berwudu. Kerana isteri Nabi antaranya Aisyah menyatakan, kan Nabi idza kana junuban fa arada an yakul aw yashrab tawadda wudu'ahu lis-salah. Nabi ni normal human being, dia manusia biasa. Ya. Ada kalanya lepas bersama dia mandi terus. Tapi most of the time baginda tak mandi juga. Baginda sekadar berwuduk sahaja. Ya. Tengah malam kan nak mandi kot. Wuduk je lah. Nak makan, nak minum dan nak tidur bahkan. Ya Rasulullah ayakul ahaduna wa huwa junubun? Qala Nabi na'am idza tawadda wudu'ahu lis-salah. Umar tanya Rasulullah dalam sunnah Abi Daud, wahai Rasulullah, boleh tak kami tidur sedang kami dalam keadaan junub? Nabi kata boleh, asalkan dia berwuduk terlebih dahulu. Ya. Mana kata ada kala kita mandi, ada kala kita wuduk, ada kala kita hanya membasuh kemaluan. Dan ada juga riwayat kata Aisyah antara dan sunnah Al-Baihaqi, kana Nabi yanam min junubin min ghairi ayyamus samaan. Ada kalanya Nabi tak buat apa-apa pun. Nabi just tidur saja. Tapi sebaik-baiknya sekurang-kurang ialah berwuduk. Sama juga bila lagi berwuduk. Adalah beberapa tempat yang lain. Makan daging unta. Sama juga. Di sisi majoriti para ulama, khususnya ialah ahli-ahli hadis, bila seorang tu makan daging unta, batal wuduknya. Makan daging unta batal wuduk tuan. Tak kira lah daging unta goreng ke, daging unta bakar ke. Kita kat sini mungkin tak berlaku sangat lah pasal unta tak ada. Ya tak? Ada jual daging unta sini. Frozen ke. Frozen food mana-mana kan. Tapi once makan daging unta batal. Di sisi majoriti. Terutama ulama-ulama hadis. Ulama hadis, Allah Ta'ala alam, saya tak jumpa yang kata tak batal. Most of them memang kata batal. Baik itu ditegakkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Wa huwa mazhabu ahli hadis qatibah. Dia adalah mazhab ahli hadis secara keseluruhan. Mana ahli hadis saja mesti dikata wuduk batal kalau makan daging unta. Wuduk saja makan daging unta batal. Pasal hadisnya sahih dan banyak. Antaranya hadis Jabir bin Samurah, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ana tawadda min luhumil ibil. Wahai Nabi, kalau kami makan daging unta kami nak kena wuduk ke? Nabi kata na'am. Wuduk lah. Kena wuduk, Nabi kata. Ana tawadda min wudu, ya Rasulullah, atawadda min wudu asyad. Wahai Nabi, kami kalau makan daging kambing kena wuduk tak? Nabi kata in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda.
Kalau kamu nak, kamu wuduk lah. Kalau kamu tak nak, kamu tak payah wuduk. Tapi daging unta Nabi suruh wuduk. Dan ada lagi beberapa nas yang lain. Ya? Sebab itu majoriti ulama kata kena wuduk. Dan dalam konteks mazhab Syafi'i, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga menegaskan benda yang sama. Pasal Nawawi dia ulama hadis. Dia bukan ulama fiqh saja. Ada macam tu juga Ustaz. Ada ulama hadis, ada ulama fiqh. Yes. Ada ulama fiqh yang betul-betul fiqh. Hadis dia tak mahir riwayat. Dia tak pakar hadis. Tapi fiqh dia terror lah. Ramai macam tu. Termasuk imam besar, Al-Imam Abu Hanifah dhaif fil hadis. Imam Abu Hanifah lemah dalam hadis. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Sebab itu, jika hadis itu datang daripada Abu Hanifah, dia tidak menerimanya. Tapi dia ulama fiqh yang besar. Beza, fiqh ni dia guna otak nak ijtihad. Hadis dia guna kemahiran menghafal riwayat. Dia ada dua skill dan expertise yang tidak sama. Ya? Tapi sebaik-baik ulama yang ada kedua-dua itu. Background dia, campur dua-dua, itulah sebaik-baiknya. Antaranya ialah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab itu dalam kes ni dia tak sama dengan ulama-ulama Syafi'i yang lain. Dan dia beri penegasan, wa hadzal madhhabu aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafi. Dia kata inilah mazhab yang paling kuat walaupun tak sama dengan majoriti ulama. Dan Al-Imam Ibn Taymiyah umpamanya dalam Al-Majmu' dia buat perbandingan antara menyentuh kemaluan dan juga makan daging unta. Dia kritik lah siapa yang kata menyentuh kemaluan batal tapi makan daging unta tak batal. Dia kritik. Jadi satu benda yang bagus. Nak cerita makan daging unta bagi orang yang kata tak batal. Antaranya yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kita makan daging unta tak batal. Adalah hadisnya, kita pakai hadis Jabir. Walaupun hadis itu hadis yang am. Tapi tak apalah, kita bukan nak bincang yang spesifik. Bagi yang kata tak batal, dia masih menggalakkan berwuduk tak kala makan daging unta. Bila makan daging unta saja, wuduklah. Kalau makan daging unta saja, wuduklah. Tapi tak wajiblah katanya, hanya sunnah saja. Ya? Apa? Itu tempat-tempat yang digalakkan yang spesifik. The rest, kita berwuduk setiap masa. Ya? Itu yang digalakkan oleh pengarang ini. Kemudian katanya kita semayanglah duha atau apa-apa sahaja pada waktu itu. Kerana amat-amat digalakkan kita semayang 2 rakaat before kita keluar rumah. Apa-apa semayang. Dan kalau tak ada nak semayang apa-apa semayang, kita ni aku semayang keluar rumah. Sudah dikira sebagai satu semayang. Kerana Nabi SAW bahkan dalam senarai semayang-semayang sunnah, walaupun tidak muakkad, tapi ada semayang yang disebut sebagai Al-Khuruj, Salatul Khuruj minal bait dengan Salatul Dukhul ilal bait. Semayang sunat masuk rumah, semayang sunat keluar rumah. Kerana merujuk kepada beberapa hadis, antaranya hadis Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah. Di mana kata Nabi, "Idza kharaja ahadukum min manzilihi falyarka' rak'atain fa innahuma yamna'anihi min makhrajis su'. Wa idza dakhala ahadukum manzilahu falyarka' rak'atain fa innahuma yamna'anihi min madkhalis su'." Kata Nabi, bila kamu nak keluar rumah, kamu rakaatlah 2 rakaat. Semayang, apa-apa semayang. 2 rakaat itu akan mencegahmu daripada apa-apa yang buruk yang berada di luar. Dan bila kamu masuk ke dalam rumah, kamu semayanglah 2 rakaat, dia akan mencegahmu daripada perkara buruk yang akan berlaku di dalam rumah. Sebab itu amat-amat digalakkan semayang. Dan kalau malam tadi kita ada semayang yang tertinggal atau seumpamanya, boleh kita qada. Biasa kita semayang witir every night. Malam tadi lepas isyak malas ataupun tak larat, tak semayang lah witir. Jaga-jaga dah subuh. Especially boleh terus semayang. Di sisi sebahagian ulama. Tapi kita dah azan, dorak nak mari semayang lah kan. Nanti terlepas pula. Sunat subuh terlepas, semayang subuh pun terlepas. Jadi kita tak payah semayang dulu. Mari semayang subuh. After that, kalau ada kuliah, duduk kuliah. After that, tuan-tuan boleh qada witir. Samalah konteks yang sambil nak keluar rumah. Mungkin kita ada tak semayang witir. Kita semayang. Ataupun mungkin kita ada merutinkan suatu perkara pada tengah malam. Kita boleh ganti pada awal pagi. Kerana Nabi idza fatahu salatum minal lail liwaj'in aw ghairihi shalla minan nahar isnatai asyara rakaatan. Nabi sentiasa qiyamul lail, tak tinggal.
Sebab itu di sisi sebahagian lah dia kata qiyamul lail ni wajib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pendapat yang kuat yang tidak wajib kata baginda, ya. Tapi baginda merutinkan kan. Dan bila baginda semayang, sebahagian besar daripada solatnya lama dah sampai pecah tumit atau seumpamanya. Ada masanya juga baginda tidak solat kerana sakit atau seumpamanya. Dan ini ditegahkan oleh Aisyah lah sunat Abi Dawud. Dia kata Nabi bila semayang, bila malam dia tak semayang akibat sakit atau seumpamanya. Kerana Nabi idza fatatahu salatu minal lail mi waj'in wa ghairihi salla minan nahar isnatai asyara rakaatan. Bila malam Nabi tak semayang qiyamul lail, Nabi akan semayang di pagi hari sebanyak 12 rakaat. Malam Nabi biasa semayang 11. Itu majoriti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam Nabi akan semayang qiyamul lail 11 rakaat. Ada riwayat 13. 11 tu mana kata ganjil lah campur witir. ada riwayat 13. Sebahagian kecil daripada. Ada riwayat 9, ada riwayat 7. Ada riwayat yang kurang daripada itu. Walaupun dari sudut hadis itu ada yang tidak sahih. Mana Nabi semayang malam lah. Tapi ada waktu Nabi tak semayang kerana sakit. Dan bila Nabi tak semayang, Nabi akan semayang di siang hari. Secara genap lah Nabi semayang 12 rakaat menurut Aisyah radhiyallahu taala anha. Mana Nabi qada balik semayang malam dia yang dia tak semayang. Kita pun sama kalau kita ada semayang malam yang dirutinkan. Kalau tak rutin tak boleh nak qada lah di sisi saya nak kata majoriti tak berani juga. Tapi sebahagian ulama melarang untuk kita mengqadakan qiyamul lail jika kita tidak merutinkan. Tapi kalau kita rutin tak kira walaupun 2 rakaat. Normally kita before subuh terbangun awal kita semayang 2 atau 4 rakaat every night. Tak. Subuh 5.50, 5.30 kita dah bangun every day. Kita semayang 2 atau 4 kita dah rutin. Ada malam tu kita tak buat, tertinggal. After subuh tu boleh qada kan. Seumpama dilakukan oleh Nabi. Walaupun Nabi semayang 12, tak ada syarat kita semayang 12. Boleh jadi kurang daripada itu, boleh jadi lebih daripada itu. Yang penting kita qada. Ya. Qada semayang. Kalau tak qada pun semayang 2 rakaat. Lepas tu kita keluar rumah. Kemudian kita bacalah zikir keluar rumah seumpama telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Ummu Salamah, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, ataupun mana-mana zikir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, especially yang sahih, yang ada dalam buku-buku zikir muktabar, baca yang itu, ya. Awak. Dan tak perlu yang lain lagi. Dan bila kita baca zikir sedemikian, malaikat akan berkata kepada kita, laqad uqita wa kufita wa tanaha anhu asyaitan. Ya. Kamu telah terpelihara, kamu telah dicukupkan, dan syaitan tidak akan mengganggumu ataupun syaitan akan memberi jalan kepadamu. Syaitan akan duduk tepi, dia tak kacau kita. Ya. Awak. Dan syaitan akan berkata sesama mereka, kaifa naf'al bi fulanin qad wuqiya wa kufiya. Bagaimana kita nak mengganggu orang yang telah terpelihara dan orang yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun tak boleh buat apa. Kalau kita baca yang itulah. Tak bila kita baca yang lain tak tahulah. Tapi kalau kita baca yang itu, confirm akan dinyatakan sedemikian. Kemudian kita keluarlah tuan-tuan, bacalah doa naik kenderaan seumpama diajak oleh Nabi SAW. Dalam sunnah Abi Dawud daripada Rabi'ah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katsiran faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu complete set untuk naik kenderaan lah. Biasa di tapal-tapal yang kita hafal Alhamdulillahillazi sakhkhara lana saja. Sebenarnya dia ada lebihan sikit lah. Di tempat-tempat ni bukan boleh ikut. Macam kalau nak masuk masjid dia tampal Allahumma ftahli, doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Okey dah tu kan. Tapi sebaik-baiknya bismillah dulu, selawat Nabi. Kerana nas merangkumkan hal yang demikian itu. Tapi ada juga nas yang sekadar baca doa.
Tapi sebaik-baiknya baca yang berkenaan. Buka pintu, bismillah, dah masuk atas, alhamdulillah. Kemudian baru baca alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali bertahmid kepada Allah. Itu beza orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Kalau dia tak tahu, ya amal sikit je lah. Dia tak tahu, amal lebih sikit. Tahmid 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Baru baca subhanakallah, apa? Tak ingat Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katsiran faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampun, ya Allah, ampunkanlah aku kerana tidak ada yang mengampunkan melainkan kamu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis berkenaan, bila kita berkata sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan ketawa kepada kita. Dhahikallah min abdihi qala kazalik. Allah Taala akan ketawa kepada hamba-hambanya yang berkata sedemikian. Allah Taala redha, dia suka kita lah. Lepas tu dia ketawa, mana dia suka. Jadi kita baca doa yang demikian. Kemudian kita berjalanlah ke tempat kerja kita. Bila kita naik satu tempat yang tinggi, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita turun di tempat yang rendah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Dan yang paling penting, bila kita melihat sesuatu kemalangan atau musibah, ataupun kita lihat benda yang kita tidak suka, kita berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Kerana Nabi SAW, bila dia melihat perkara yang tidak baik, tidak elok dan dia tidak sukainya, dia akan berkata sedemikian. Kerana Nabi idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi bila dia lihat benda yang tidak baik, kita bermusafir dah seumpamanya, bila kita lihat benda yang tak bagus, benda yang kita tidak suka dah seumpamanya, orang buat benda yang kita tak suka, mana tahu. Tengah-tengah beratur kat tol, orang potong kita. Celaka dia ni, marah kita kan. Jangan cakap macam tu. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Kerana perbuatan orang kat atas kita tak bagus, tapi ada kebaikannya untuk kita. Ajar diri kita ni sabar. Cakap alhamdulillah ya ala kulli hal. Ada berlaku benda yang tak bagus, alhamdulillah ya ala kulli hal. Yang tuan-tuan baca lepas semayang tu lah, duk tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah bihamdi da'iman qa'iban abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Tempat dia bukan kat situ. Tempat dia ketika melihat perkara yang tidak baik. Baca waktu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Dan bila kita melihat kemalangan, dia ada doa yang khusus. Kita baca alhamdulillahilladzi atas hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi. Walaupun ada sebahagian kata sahih, ada sebahagian kata bukan sahih lah, sebahagian kata hasan, sebahagian kata dhaif. Sebab dhaif ni pun, hasan ni pun kadang-kadang dia berasal daripada dhaif juga. Dhaif campur dhaif, campur dhaif, campur dhaif, dia jadi hasan, hasan li ghairihi. Sebab itu khilaf antara hasan dan dhaif itu benda biasa. Tapi tak berlaku lah khilaf hasan dengan palsu, tak berlaku. Ada ulama kata hadis ni sahih, ada ulama kata hadis ni palsu. Jarang berlaku lah. Kalau berlaku ajaib. Biasanya berlaku antara palsu dengan terlalu dhaif. Boleh berlaku lah. Pasal dia dekat-dekat kan. Boleh berlaku antara hasan dan dhaif. Hatta hasan tu sendiri pun daripada hadis-hadis yang dhaif sebahagian daripadanya. Bila dihimpunkan, dia naiklah maqam sikit. Jadilah hasan li ghairihi. Tapi masih hasan. Ya. Bila kita lihat satu kemalangan, kata Abi Dawud, kata Nabi SAW, macam hadis tu, matan dia, Nabi kata siapa yang melihat satu musibah, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala kasirin mimman khalaqa tabdila. Ya. Puji-puji kepada Allah yang telah mengafiatkan aku dan telah memberi daripada dan tidak
menduga aku seumpama yang diduga oleh orang yang kita tengok tu lah. Wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Juga memberi kelebihan ke atas kami berbanding manusia-manusia yang lain. Kita baca hak tu. Ya. Dan Nabi kata ufiya min zalikal bala. Insya-Allah taala dia akan diafiatkan daripada bala yang dia lihat itu. Sebab itu amat-amat digalakkan kita baca doa berkenaan. Macam panjanglah tuan-tuan. Tapi tak apa, tuan-tuan boleh hafal. Tak ada rujukannya, tuan-tuan boleh Google je. Type kat Google. Doa ketika melihat kemalangan. Type kat Google. Keluar doa tu. Kalau waktu lah. Alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. InsyaAllah ta'ala ada kelebihannya bila kita membaca doa dan zikir berkenaan. Dan banyak kita dapati perkara-perkara yang bersabit dengan kemalangan di tengah jalan. Memang kita nak tengok. Betul tak? Kita tak tengok. Kalau aksiden lalu itu je. Tengok tuan. Memang kita suka tengok pun. Sebab tu kadang-kadang yang kemalangan belah kanan, yang jam belah kiri. Pasal tengok dah tu. Betul tak? Kata betul yang saya cakap ni? Susah. Susah juga ajar orang pakai mask ni tak tahu betul ke tak betul ke. Dia senyum ke, dia ketawa ke, dia marah ke, tak tahu. Tapi tuan-tuan pakai tuan, SOP. Saya yang tak boleh pakai. Nak mengajar macam mana pakai. Sehinggalah kita sampai di tempat kerja. Dan di sana bila kita dah sampai, kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setakat yang kita mampu. Kerana takwa adalah hal-hal yang bersabit dengan perkara selain ibadah amat-amat dituntut sebagaimana kita bertakwa adalah hal-hal yang bersabit dengan ibadat. Dan memang kita digalakkan untuk mencari rezeki dan bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja tak apa. Pasal nak kerja kan. Cuma yang ditegakkan oleh si pengarah, berusaha mencari rezeki yang halal. Walaupun di sana, tuan-tuan, bila kita belajar fiqhul muamalah, the science of human dealing. Dalam hal awal kita bekerja, termasuklah bila sebut bekerja ni di luar konteksnya. Boleh jadi kita kerja sendiri, boleh jadi kita kerja dengan orang, boleh jadi kita berniaga. Apa-apa sahaja pekerjaan, semua tertaluk kepada konsep mencari rezeki. Talabur rezeki dalam peristilahan fiqh dan juga muamalah. Ya. Dan Islam satu agama yang memang tak larang orang cari rezeki, bahkan dia suruh. Kerana manusia, walaupun tanpa nas, kita boleh faham secara logik, manusia mesti nak kena kerja. Pasal manusia ada keperluan yang dia perlu lunaskan. Dia nak kena makan, dia nak kena minum, di samping ada hajat-hajat tertentu. Macam mana dia nak dapatkan semua itu? Tak lain tak bukan ialah dengan bekerja dan mencari rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki telah ditentukan. Dan kalau tuan-tuan belajar dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis keempat itu, hadis Ibnu Mas'ud, dinyatakan dengan jelas yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Muslim, bahawa setiap orang daripada kita telah ditentukan rezeki. Kita kerja kuat macam mana pun, kita kena set dalam mind kita bahawa rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak akan mati seseorang itu melainkan setelah dia menghabisi rezekinya. Ya. Kenapa saya hidup lagi hari? Saya hidup boleh bercakap lagi ni. Pasal Allah Taala bagi saya hidup lagi. Dan kerana masih ada rezeki saya yang belum dihabiskan. Ya. Bila saya mati, habislah rezeki saya, ataupun bila habis rezeki saya, matilah saya. Innahu lan tamutu 'abdun hatta yastawfiya rizqaha. Nabi kata takkan mati seorang itu melainkan setelah dia menghabiskan rezeki-rezeki. Mana Allah Taala tulis baginya, dia habislah. Ya. Hadis Ahmad daripada Ibni Mas'ud atau Ibnu Abbas. Kita belajar hadis itu yujma' ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa arba'ina yawman misla zalik khalaqatan misla zalik mudghatan misla zalik summa yab'atsullahu malakan fayuktab bi arba'at umurin bi ajalihi wa amalihi wa rizqihi wa hal huwa syaqiyyun aw sa'id. Nabi kata bila seorang itu
dijadikan seorang itu dalam perut ibunya sebanyak 40 hari air mani, 40 hari jadi nutfah ni air mani lah. Kemudian 40 hari mudrah alaqah, seketul darah, kemudian jadi seketul daging mudrah. Sehingga bila dah ready fizikalnya nak dimasukkan roh ke dalam badannya, Allah Taala akan hantar satu malaikat. Apa kerja dia? Kerja dia tulis 4 benda. Dia tulis 4 benda ya. Dan dalam riwayat yang lain sebelum dia tulis dia tanya Allah dulu. Dia tanya Allah dulu. Antaranya dalam Sahih Bukhari atau Muslim pada Anas bin Malik. Dia tanya Allah tu, ya Rabb, azakarun au unsa? Wahai Tuhan, lelaki ke wanita ni? Dia tanya Allah. Malaikat au dalam perut tu tanya Allah. Ya. Ya Rabb, azakarun au unsa? Wahai Tuhan, boy ke girl ni, baby ni? Dia tanya Allah. Asyaqiyun am sa'id? Dia ni ahli neraka ke ahli syurga ni? Dia tanya Allah dulu. Tulis belum lagi, tanya dulu. Kan? Famar rizku? Dia tanya. Apakah rezekinya? Wamal ajalu? Berapakah umurnya? Fayuktab kazalika fi batni ummi. After that, Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya dan dia start menulis perkara berkenaan. Duduk dalam perut mak kita dah tulis dah. Bersabit hal umur dan rezeki juga. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lebih lama daripada itu sebenarnya, dia dah ditulis sejak dulu lagi lah. Kerana kalau tuan-tuan belajar akidah, rezeki ditulis ni banyak proses, takdir ditulis ni banyak proses sebenarnya. Pertama ialah sebelum dijadikan seluruh makhluk, tak kala Allah Ta'ala ciptakan kalam. Saya lagi ni sikit lah. Takdir kita dah tulis lama dah. Bukan rezeki sajalah, semua. Dah tulis sebelum Allah Ta'ala cipta mana-mana makhluk. Bukan kata kita tak ada, ruh kita tak ada, langit bumi tak ada, sudah ditulis seawal penciptaan qalam. Sebab bila Allah Ta'ala ciptakan qalam ni pen. Allah Ta'ala ni sebelum dia nak ciptakan seluruh makhluknya, Allah Ta'ala cipta pen dulu. Bukan pen kita ni, tapi pen Allah Ta'ala lah. Betul panggil qalam. Qalam ni kan pen. Tengok buku bahasa Arab, al-qalamu ataupun qalamun, anak kita hafal pen. Qalam makna pen lah. Apa kerja dia? Kerja dia tulis takdir. Ya. Zahir hadis itu makhluk yang pertama dan itu perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ciptakan pen dan ditulis makhluk-makhluk punya takdir. Bila? Lama, 5,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Kataballahu maqadirul khalqi qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alfi am. Hadis Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi, seluruh takdir makhluk telah diciptakan seawal 50,000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Dah ada dulu lagi. Cuma selepas itu ada proses-proses tertentu, ditulis juga. Sampailah kepada kita nak dilahirkan, duduk berada dalam perut mak kita, ditulis lagi sekali benda yang sama. Antara yang ditulis juga adalah rezeki sebanyak mana yang kita akan perolehi di dunia ini. Sebab itu sebanyak mana kita usaha, sejauh mana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun nak kena ingat bahawa segalanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak bermakna kita tahu benda itu ditentukan, lantas kita tidak berusaha. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah bila dia kata fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila dah habis sembahyang, kata Allah, pergilah kamu bertebaran di atas muka bumi dan carilah kelebihan-kelebihan Allah. Wabtaghu min fadlillah. Carilah kelebihan-kelebihan Allah. Majoriti ahli-ahli tafsir, kelebihan Allah ini ialah rezeki. Banyak tafsir yang saya rujuk, semua merujuk kepada bekerja dan mencari rezeki yang halal. Kelebihan Allah itu banyak, tapi kelebihan yang paling penting ialah rezeki, cari rezeki. Walaupun Allah Ta'ala dah tentukan, tapi Allah Ta'ala masih suruh kita cari. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah. Kan? Al-Imam Al-Qurtubi kata cari rezeki dan kelebihan dunia dan akhirat. Ibnu Katsir, mencari kelebihan Allah ialah bekerja dan berniaga atau seumpamanya.
Malah dia amat-amat menggalakkan kita berniaga after Jumaat. Berniaga Jumaat dia kata, lebih berkat. Menukilkan kalam beberapa salafus salih. Pasal masa semayang kan tak boleh berniaga. Stop. After semayang lah. Berapa minit dah? Nak habisnya ni, sikit. Sa'di, ramai lagi lah. At-Tantawi menyatakan bahawa cari rezeki. Maka Allah Ta'ala suruh cari rezeki. Dan of course lah kita cari rezeki yang halal. Secara logiknya memang macam tu. Manusia mesti bekerja dan mencari rezeki, tak terkecuali para anbiya alaihimus salatu wassalam. Walaupun Allah Ta'ala dan Nabi tidak sebut semuanya, tapi sebahagian besar Nabi bekerja lah yang kita tahu. Nah, Sahih Bukhari kata Nabi kana Zakaria haddadan. Nabi Zakaria dulu bekerja. Before dia jadi Nabi, apa kerja dia? Dia kerja sebagai tukang kayu. Bukan haddad, najjaran. Kana Zakaria najjaran. Zakaria dia kerja sebagai najjar. Najjar ni ialah tukang kayu. Pertukangan. Begitu juga dengan Nabi Dawud alaihi salam. Kana Dawudu haddadan. Nabi Daud kerja dia buat dia tukang besi. Dia buat dalam Quran Allah Ta'ala sebut dia buat baju besi untuk peperangan. Ya. Dilembutkan besi untuknya bukan makna dia boleh pelembut besi sewenang-wenangnya. Kerja dia tu tukang besi, tukang buat besi. Buat baju besi, buat tu, buat ni, benda-benda yang bersabit dengan besi. Ya. Bahkan sekurang-kurang pekerjaan para Nabi yang terdahulu ialah memelihara kambing. Nabi kita bela kambing, orang pun tanya dia, ya Rasulullah, akun tatar al-ghanam. Bila Nabi pergi ke Madinah, orang duk dengar, dulu Muhammad ni bela kambing, Rasulullah ni. Orang pun tanyalah dia, ya Rasulullah, akun tatar al-ghanam. Wahai Nabi, dulu kau bela kambing Nabi kata, na'am. Ya. Tapi kamu jangan aku seorang je bela kambing. Kerja tu kerja yang mulia. Seluruh para Nabi, Nabi kata bela kambing. Wahal min Nabi illa ra'aha. Bukan aku seorang bela kambing. Semua Nabi, Nabi kata bela kambing ni. Asal Bukhari. Tak silap saya Bukhari lah. Dan begitulah Nabi SAW bekerja, berniaga dan seumpamanya. Juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Susahlah nak cari sahabat yang tidak bekerja. Ada sahabat berniaga, most of them berniaga. Dan kita dapati sebilangan sahabat adalah rich man, orang yang kaya raya. Ramai. Tak ada list yang panjang, sahabat mostly dia kaya. Bila kita belajar muamalah. Ada sahabat tuan-tuan, dia bercucuk tanam. Bila tuan-tuan belajar tentang imam tak boleh melamakan semayang, especially berjemaah. Kena ringankan semayang. Bila tuan-tuan baca hadis itu, mesti jumpa hadis Ibnu Mas'ud. Yang mana bila dia semayang, member tu marah kat dia kan. Lama sangat semayang. Mau tak lama. Bila semayang isyak baca An-Nisa. Panjang ke pendek surah An-Nisa tu? Panjang lah. Try lah baca sekali ikut makmum marah ke tak marah. Itu yang berlaku. Member ni kerja dia petani. Dia duduk petani, duduk siram apa dia punya tanaman. Tiba-tiba qomat, azan, nak semayang, tengah malam lah. Pasal semayang isyak memang digalakkan tengah malam. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW most of the time. Dan juga oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, sebab itu sebahagian ulama menggalakkan isyak lewat. Ada sebahagian menggalakkan awal. Standard mazhab Syafi'i awal lah. Itu pendapat baru oleh Imam Syafi'i. Pendapat lama oleh Imam Syafi'i, isyak digalakkan lewat tengah malam. Seumpama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling penting yang mana lebih mudah lah. Kalau mudah awal, buat awal. Tapi fuqaha amat menggalakkan di tengah malam. Dia tengah lepas maghrib dia buat kerja. Macam tu. Tutup tanam, siram. Dia dengar azan dan iqamah, dia pun pergi semayang. Tinggallah sekejap dia punya tanaman. Dapat Mu'adh jadi imam. Fataraka nadhihahu fa'aqbala ila Mu'adh yusalli. Dia pun tinggalkan dia punya tanaman, duk siram-siram, dia tinggalkan, dia pergi semayang dengan Mu'adh. Faftataha suratan Nisa awil Baqarah. Dia pun baca Al-Baqarah atau Nisa macam itulah. Surah panjang lah depan.
Habis semayang, dia marah, ngadu kat Nabi. Muaz semayang tadi panjang sangat. Sampai aku tertinggal tanaman aku tu. Dia kata. Nabi pun marah kat Muaz. Inna minkum munafirin. Man amman nas falyatajawwaz. Kalau kamu jadi imam, ada Nabi kata, ada sebahagian di kalangan kamu ni buat orang jadi menyusahkan orang dalam hal agama. Jangan susahkan orang. Bila siapa-siapa jadi imam, Nabi kata ringankan. Fa innahu yusalli wara'ahu dha'if wal marid wa zal hajah. Pasal yang kat belakang tu ada orang tua, ada orang sakit dan ada orang-orang yang ada hajat-hajat tertentu. Nampak? Mana kata dia kerja bercucuk tanam. Ada yang bertukang. Termasuk isteri Nabi SAW, Zainab. Kerja dia mengait kain. Kain jual. Kain jual. Kerana Ummu Salamah sanna'at taliyat takhris wa tadbiq wa tatasaddaq fi sabilillah. Kata Aisyah, isteri Nabi yang bertukang ialah Zainab bintu Jahshin. Apa dia buat? Dia kait kain. Kemudian dia jual dan dia sebahagiannya dia infak fi sabilillah. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan begitulah dalam hak ewan yang lain. Kalau kita nak lihat Khulafaur Rasyidun, semua adalah businessman. Baik Abu Bakar As-Siddiq, dia asalnya businessman sebelum dia jadi khalifah. Bila dia dah jadi khalifah, dia tinggalkan. Begitu juga dengan Umar Al-Khattab. Masa zaman Nabi, dia banyak majlis bersama Nabi. Pasal duduk sibuk berniaga lah. Siapa ada kes Abu Musa nak pergi jumpa dia, dia tak layan. Duduk sibuk, layan berniaga kan. Dan begitulah sahabat yang lain. Kalau ada yang tak bekerja sekalipun, hanya golongan Ahlus Suffah. Itulah orang-orang miskin yang datang, pedagang, duduk di masjid Nabi untuk belajar dengan Rasulullah SAW. Bukan pedagang, dia ni orang yang mendatang. Dia tak bekerja, tapi dia duduk di masjid sebagai ahli sufah. Tapi kerja dia ialah belajar dengan Rasulullah. Jangan kata tak kerja, dia kerja juga, tapi dia belajar. Antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bila orang tanya dia, kenapa engkau paling banyak hafal hadis Nabi? Orang lain tak macam kamu. Dia kata, kerana orang lain sibuk berniaga, kerja aku hanya duduk di masjid, belajar daripada Rasulullah SAW. Dan dia pun manusia biasa tuan-tuan, kadang-kadang dia belajar, dia lupa. Kadang-kadang dia belajar, dia lupa. Dan Nabi telah ajar kepadanya, bila kamu belajar dengan aku, kamu letak satu kain. Dah habis aku belajar, kamu lipat kain tu. InsyaAllah ta'ala kamu tidak lupakan ia. Dia pun buat apa yang Nabi ajar. Tak lupa lalu. Dia ingat. Tapi itu mujizat Nabi lah. Jangan ada orang duk buat macam tu pula. Tanya saya kuliah, okey tuan-tuan, betulkan kain di hadapan. Habis saya kuliah, lipat. InsyaAllah tuan-tuan tak lupa. Takkan berlaku lah. Ini hanya berlaku kepada Rasulullah SAW. Khas pada majlis beliau atau baginda di Masjid Nabawi di kalangan ahli-ahli sufah. Jadi hak belajar dengan Nabi waktu itu bersama Abu Hurairah, bila dia buat sedemikian dia jadi tidak lupa. Dan Abu Hurairah berkata, aku tidak lupa hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mencari rezeki adalah satu tuntutan agama, malah amat-amat disuruh, dan mudah-mudahan kita pun samalah. Cuma adalah kita ikhlaskan niat kepada Allah, banyak-banyak bertawakal, rajin dan berusaha, dan yang paling penting mencari rezeki yang halal. Itu yang paling penting sekali. Bila kita belajar dulu adab makan dan minum, baca bismillah, yes sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan, yes sunnah Nabi. Tapi ada sunnah yang lebih besar daripada itu. Itulah mencari rezeki yang halal. Sumber yang kita makan tu of course mesti daripada yang halal. Hak tu lebih besar daripada hak kita duduk makan bismillah, baca tangan kanan dan seumpamanya. Pastikan dulu apa kita makan itu halal, baru kita buat adab-adab dan sunnah seumpama itu. Pasal di akhir zaman, orang kadang-kadang tak kira lah benda-benda seumpama itu. Dia tak kira. Kan? Kadang-kadang dia tak curi, tapi rasuah atau seumpamanya yang menyebabkan dia bawa balik ke rumah rezeki yang tidak halal. Sebab tu rezeki ni dia tak perlu jadi syarat banyak. Sama macam ilmu lah tuan-tuan. Ilmu tak banyak tak apa. Amal pun sama kalau nak diikutkan. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin, kalau kita tengok ada 383 bab, tak ada pun satu bab dia suruh iksarul amal, banyakkan amal, tak ada. Tapi ada bab al-iktisad fil amal, bersederhana dalam amalan. Ada. Banyak sikit terpulang kepada individu masing-masing. Dan ke lapangan, kerajinan,
Tapi pastikan apa yang kita lakukan itu menepati sunnah Nabi SAW. Sama juga rezeki. Rezeki tak jadi syarat banyak, tak ada syarat sikit. Asalkan rezeki yang kita cari ada rezeki yang halal. Kan? Ada orang dia tak fikir benda-benda seumpama itu. Itulah. Sebab itu Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yuballi bimalihi aminal haram aminal halal. Akhir zaman Nabi kata orang dah tak kisah. Rezeki yang dia dapat adakah ia daripada perkara yang halal ataupun ia daripada perkara yang haram. Kadang-kadang benda haram jelas, kadang-kadang benda yang haram itu tidak jelas. Adalah banyak juga, tak? Ya, kadang-kadang kita melabur, tengok jelas halal tapi haram. Ha? Banyak hari ni pelaburan yang tak patuh syarak. Riba. Oh, saya bukan pinjam, saya bagi duit dia melabur. Yalah, bila kita melabur, dia dah jamin siap-siap 1% every month. Riba lah tu. Dan dia jamin duit awak akan dikembalikan after 1 year. Itu riba lah tu. Ha? Buat kontrak 10-15 lay pun, cuba tengok nombor 1, nombor 2 mula-mula tu. Biasanya akan dinyatakan persen yang kita dapat secara tetap every month, biasanya akan dinyatakan pulangan wang dikembalikan. Jadi kalau ada poin nombor 1, poin nombor 2 macam tu, ada lagi 100 poin tak guna dah. Amat penting. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, ni akhir ya. Zaid bin Arqam, tuan-tuan, dia berniaga, kemudian dia terlibat dengan riba. Kemudian Aisyah mengadu kepada, ada orang mengadu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Faqad abtala Allahu jihadahu ma'a Rasulillah. Aku nak kamu balik, kamu bagi tahu kepada beliau. Kalau tak silap Al-Bara' ataupun Zaid bin Arqam, saya lupa. Pasal dia orang ni dia buat satu syarikat. Dia ada terlibat dalam riba lah, bukan riba ambil hutang makan bunga tu, tidak. Tapi riba dalam hal jual beli. Saya tak ingat dia punya kes tu. Penjualan emas macam tu lah. Ada berlaku sikit sebanyak riba. Dan Aisyah telah berkata kepadanya, kau balik kau beritahu Zaid bin Arqam, Allah Ta'ala telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia tak sedar, tapi itu riba. Jadi Aisyah kata Allah Ta'ala batalkan jihad. Pasal terlibat dengan benda yang diharamkan, walaupun kamu telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Al-Qurtubi dan tafsirnya dia beka Aisyah lah. Dia kata Aisyah kata ni mungkin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak kata batal amalan ni dia perlu kepada nas. Tidak ada hadis yang marfu' yang menyatakan bahawa buat amalan begitu terbatal amalan secara keseluruhan. Tapi ia mungkin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak mungkin Aisyah akan berkata-kata melainkan jika ia disebutlah oleh Rasulullah. Kata begitulah katanya. Ya. Jadi amat penting cari rezeki yang halal. Amat penting sekali. Cuma kita pun nak kena faham halal ni ada yang very clear, ada yang tak clear. Ada yang tak clear ya. Kalau nak kira kita pergi kolam mancing berbayar pun tuan-tuan haram juga tu. Kita belajar fiqh muamalah. Cuma masalahnya kadang-kadang tidak difatwakan. Bila kita belajar kita tahulah. Dan mungkin tuan-tuan belajar kalau di Masjid Surau ada subjek muamalah, mungkin ustaz tu akan sebutkan. Kan? Kolam pancing berbayar pun dia terlibat dengan bai'ul gharar, jual beli gharar. Ya. Dia termasuk yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsipnya itu haram. Benda yang berlaku tu dia berubah daripada zaman ke zaman, tapi dia di bawah prinsip yang sama. Jual beli yang gharar, tak boleh. Jadi bila kita tak tahu, tak apa. Tapi bila kita tahu, sebaik-baiknya kita tinggalkan. Sebenarnya ada cara, bukan tak ada cara. Tapi kalau orang buat cara tu, dia tak untung lah. Boleh buka kolam pancing, tapi bayar based on ikan yang dia dapat. Jadi halal lalu. Tapi orang nak buat ke macam tu? Macam tadilah, dia nak buka platform pelaburan, tapi kalau dia tak jamin wang dikembalikan, tuan-tuan ingat orang nak melabur dengan dia ke? Mau tidak mau, dia mesti buat hal-hal yang seumpama itu. Tapi dah masuk dalam riba dan jadi haram lah. Ya? Bukan tak ada jalan penyelesaian, ada. Tapi dia rasa tak menguntungkan dia. Padahal Islam buat tu nak jaga dia. Ya? InsyaAllah ta'ala, mungkin ada poin-poin. InsyaAllah next kuliah saya akan sebut ayat-ayat Quran bersabit dengan rezeki yang halal. Dan juga hadis-hadis Nabi SAW
wasallam. Yang paling penting, bila bercakap tentang rezeki yang haram, kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nabinya, kerana tidak semua dinyatakan dalam Quran. Sebahagian besar perkara tentang rezeki yang tidak halal dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita belajar muamalah, mostly lah sebahagian besar daripada hadis Nabi. Insya-Allah taala. Ada soalan? Tak ada ya? Jika tidak ada, mungkin setakat itu dulu untuk pagi ini. Aku lupa yazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.